Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, kata mereka, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syawkatu yushakuha illa kaffara Allahu biha min khatayah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dua orang sahabat Nabi, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, menceritakan, kata mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, ma yusibul muslim, tidaklah menimpa seorang Islam itu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin, tidaklah menimpa seorang Islam itu penat atau sakit atau susah hati atau duka cita atau kemudaratan ataupun sedih, hatta syaukatu yushakuha, sehingga kan kalau sekiranya terpijak duri, illa kaffarallahu biha min khatayah, Nabi kata, melainkan semua musibah yang menimpa orang Islam itu merupakan penebus dosa kepada mana-mana dosa kerana kesilapan mereka. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita beruntung kerana kita jadi orang Islam. Jadi orang Islam bermakna kita menjadi orang istimewa di sisi Tuhan. Jadi orang Islam bermakna apa juga musibah, apa juga malapetaka yang menimpa kita, itu membawa kebaikan pada kita. Berbeza dengan orang bukan Islam. Mereka kalau ditimpa susah, itu sesungguhnya susah bagi mereka. Tapi orang Islam bila ditimpa susah, susah itu membawa kebaikan kepada mereka. Sama ada susah itu dalam bentuk nasab. Nasab makna dia penat. Orang Islam bila buat satu benda baik, kerana buat benda tu dia penat. Penat itu menjadi penebus dosa. Sama ada benda tu berupa wasab. Wasab makna sakit. Apa juga sakit kena ke kita, selagi mana kita sabar atas kesakitan itu, maka sakit itu menebus dosa kita. Sama ada hammun, ataupun maksud dia susah hati. Kalau kita susah hati atas apa sebab sekalipun, selagi mana susah hati itu tidak merosakkan Islam dan amalan kita, maka sabar kita di atas susah hati itu menyebabkan Allah tebus dosa kita.
Sama ada dia dalam bentuk hazan. Hazan makna dia duka cita. Kita duk jumpa dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah Allah uji dia. Allah pernah uji Nabi bertimpa-timpa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan bapa saudara yang amat berjasa pada dia, Abu Talib. Bila mati Abu Talib, Nabi cukup susah hati. Kerana selama ni Abu Talib lah yang menjaga dia daripada orang-orang kafir Quraisy yang sentiasa nak buat jahat kepada dia. Tiba-tiba Abu Talib yang banyak jaga Nabi mati. Nabi amat susah hati. Selang 3 hari selepas mati Abu Talib, mati pula isteri Nabi, iaitu Khadijah. Orang yang selama ni menjadi tempat kuat Nabi. Nabi tumpang kuat dengan Khadijah ini. Khadijah pula mati 3 hari selepas Abu Talib mati. Nabi bertambah sedih. Nabi disuruh oleh Allah pergi ke satu tempat yang bernama Taif. Kerana Taif ini tempat istimewa di Saudi. Allah suruh Nabi pergi ke Taif untuk tenangkan hati dia. Nabi sampai di Taif, penduduk Taif punggai Nabi dengan batu. Berdarah muka Nabi. Nabi sedih bertimpa-timpa. Sehinggakan tahun itu dipanggil Amul Huzni, ataupun tahun duka cita. Maka huzni ataupun hazan itu adalah duka cita. Orang Islam kalau sekiranya ditimpa duka cita, dia sabar atas keduka citaan itu. Allah tebus dosa dia. Wala azan. Dan kalau sekiranya dia ditimpa dengan kemudaratan, dia tahan, dia sabar dengan mudarat itu, Allah tebus dosa dia. Wala gham. Dan kalau sekiranya dia ditimpa sedih hati. Ghamam dalam bahasa Arab ni makna awan mendung tu. Bila nak main hujan, dia main pokok hujan. Pokok hujan tu ghamam. Ghamam mendung. Maksudnya manusia bila disebut dia ni gham, maksudnya dia ni mendung, dia ni susah hati. Dia sabar di atas kesusahan hatinya itu. Allah tebus dosa dia. Sehingga kan Nabi kata hatta syaukatu yushakuha, hatta sehingga kan kalau dia terpijak duri, sakit terpijak duri itu, dia tahan sakit itu, Allah tebus dosa dia. Illa kaffarallahu biha min khatayah, melainkan kalau dia terima benda-benda ni semua sebagai ujian daripada Allah dan dia sabar, maka kesabaran dia menerima benda-benda yang diuji kepada dia ni merupakan penebus kepada dosa-dosa yang dia dah buat sebelum daripada itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bahkan disebutkan dia adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim. Darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu ad-dam an wajhihi wa huwa yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah seorang nabi. Ibnu Mas'ud kata, satu hari aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang kisah seorang nabi. Nabi kata, nabi yang diceritakan ini darabahu qaumuhu fa'admauhu. Kaum dia pukul dia. Nabi kena pukul dengan kaum dia. Nabi Muhammad cerita tentang kisah seorang nabi, dia tak sebut siapa.
Nabi Muhammad kata Nabi tu pernah dipukul oleh kaum dia, pakak-pakak pukul dia, fa'admauhu, berdarah-darah muka dia, kena pukul dengan kaum sendiri. Wa huwa yamsahud dam an wajhih, setelah kena pukul dengan kaum dia sampai berdarah-darah muka, dia sapu darah yang membasahi muka dia. Wa huwa yaqul, sambil duk sapu darah yang penuh di muka ni, Nabi tu kata dekat Tuhan, Allahumma aghfir li, Allahumma aghfir li qaumi, ya Allah ampunkanlah dosa kaum aku ini. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka golongan yang tidak tahu dan tidak faham. Tuan-tuan, ni kesabaran Nabi ni sampai macam ni. Kena pukul sampai berdarah-darah muka. Dah lembek dah kena pukul, orang hak pukul dia pi, dia bangkit, sapu darah yang basah di muka ni, minta doa dekat Tuhan. Bukan doa binasa, tapi doa, ya Allah ampunkanlah mereka ni. Mereka gamuk pukul aku ni, tidak lain tidak bukan, punca dia kerana mereka tak ada ilmu, mereka tak tahu yang aku bawa ni betul. Begitu sekali tinggi kesabaran Nabi itu, maka tidak heranlah Nabi ni mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cerita-cerita ni semua adalah cerita untuk diambil teladan oleh kita semua. So kalau kita rajin buka dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jumpa didikan yang seumpama ini. Ini tarbiyah. Ini yang dikatakan tarbiyah ataupun didikan. Kita mendidik orang Islam supaya jadi macam Nabi. Dari segi kesabarannya, dari segi ketinggian ilmunya, dari segi kepimpinannya, semua yang ada pada diri Nabi, sedaya upaya bagi ada dalam diri kita. Maka jadilah kita orang yang mendapat kedudukan yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jadi sama Nabi tak boleh, boleh dapat tempat duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dah cukup baik bagi kita semua. Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 6. Bahrul Mazi jilid 6. Muka surat 79. Muka surat 79. Kita sebenarnya berada di bawah tajuk Bab ma jaa fil ladzi yahrumu wa alaihi qamis aw jubbah. Iaitu bab yang membicarakan orang yang ihram tetapi dia memakai baju kurung ataupun jubah. Muka surat 79, kita sambung masalah 180. Masalah dia kata membalut luka orang yang ihram, apa hukumnya? Kita tengok situ. Hak dua yang di atas itu adalah ulangan kepada yang kita dah baca bulan lepas. Masalah membalut luka orang yang ihram, apa hukumnya? Dia dalam keadaan ihram, tiba-tiba dia luka, boleh tak boleh balut luka dia? Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhazzab, ini adalah satu cawangan. Telah berkata ashab kita, jikalau adalah atas yang ihram itu luka, maka diikatnya satu perca kain di atas lukanya itu. Maka jika ada ia pada lain daripada kepala, maka tiada fidyah. Orang yang dalam ihram kalau luka tu pada tempat yang lain daripada kepala, dia nak balut dengan kain ke, dia nak bawa plaster ke apakah, maka tidak kena fidyah, dia kata. Dan jika ada ia pada kepala, nescaya lazim akan dia oleh fidyah. Tapi kalau luka di kepala, dia balut, kena fidyah, kena dal. Kerana ditegahkan tutup kepala dengan yang berjahit dan lainnya, tetapi tiada berdosa kerana uzur atasnya. Maksud dia, fidyah kena, dam kena juga, cuma tak berdosa. Pasal apa? Pasal berdarah. Nak buat macam mana? Terpaksa kena balut dia. Jadi tindakan membalut kepala yang luka itu tidak berdosa, tapi
dam kena juga. Itu maksudnya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Telah berkata Imam Ad-Darimi dan lain-lain lagi. Jikalau melilit seseorang akan pinggangnya dengan kain serban, atau memasukkan tangannya dalam tangan baju kurungan yang bercerai daripada bajunya, maka tiada fidyah atasnya. Okey, ni tak apa. Kain serban, dia ambil ikat pinggang dia, tak kena dah. Lagu orang-orang kampung lah, ambil kain bekas pinggang. Kan? Kain tu banyak guna. Tuan-tuan tahu orang yang duk turun ke laut kan? Belah Kelantan, Terengganu, hak duk turun ke laut tu. Depa nanti ikat kepala depa dengan kain batik. Kenapa orang Kelantan kata semuta? Semuta, dia bagi semuta tu kain batik, kain apa dia duk ikat kepala tu. Semutang lah, dia putang ikat dari kepala tu, orang Kelantan panggil semuta. Bukan saja ikat, ada guna dia. Guna dia bila? Bila duduk atas bot, duduk tengah laut tu, nak buang air. Kain tu lah dia guna. Ambil kain ikat kepala tu, buka buat sentuh, pergi penjuru kapal, penjuru bot tu, cantik punya bangga. Tidak susah juga, kerana tak ada kain pelekat tu boleh jadi susah. Kan? Jadi rupanya ada guna dia duk buat kain lilit atas kepala tu. Maka ada orang dia ambil kain lilit di pinggang dia. Kain duk lilit di pinggang tu bukan tujuan nak buat tali pinggang, tapi dia ada masa dia ada waktu dia nak guna kain tu. Baik, kalau orang yang di dalam ihram dia ada kain serban ni, dia ambil buat bongkah pinggang dia, dia ikat di pinggang dia, adakah kena dam? Mengikut pendapat Imam Ad-Darimi, dia kata tidak kena dam, dia kata. Ataupun orang yang dalam ihram maksudnya pakai kain pinggang selai, pakai kain hak buah atas bau selai. Dia ada dua lai kain aja duk pakai ke dia. Kan? Kemudian dia nak ambil barang dalam baju dia, ataupun dia nak lipat baju dia di bilik hotel. Dia dalam keadaan ihram, dia buat haji ifrad misalnya, dia nak lipat baju dia. Baju tu dia kata baju yang bercerai daripada dia, bukan baju dia pakai, baju ada dalam beg, ataupun baju ada longgok di tepi beg, dia nak lipat. Jadi baju tu terbalik, belah tulang naik keluar. Dia nak kalih baju tu, dia serlum tangan dia masuk dalam tangan baju, nak tarik, nak lipat baju. Faham tak? Serlum tu tidak kena dah. Kerana serlum tangan masuk dalam tangan baju itu tidak dianggap pakai. Sebaliknya tujuan dia bukan pakai, tujuan dia nak lipat baju. Maka tindakan dia serlum tangan masuk dalam tangan baju yang bercerai daripada dia itu, tiada fidyah atasnya. Dia kata tidak kena dah. Dia faham tak? Benda ni kadang jadi pasal. Kan? Benda ni kadang jadi pasal. Kita duduk di bilik hotel dalam keadaan ihram kan. Kita nak lipat kain, kita ambil baju Melayu kita ni, kita serlum tangan masuk dalam tangan baju tu, nak tarik dia nak. Allah kawan sebelah kata, hang kena dam. Pucat dah muka. Pucat apa siapa? Dia nak pergi kambing seekor. Kan? Jadi lagu tu. Jadi kalau kita faham, tak ada masalah lah. Bila kau tu kata, tak boleh buat lagu tu kena dam. Kita kata, hang mengaji di mana? Tanya dia. Dah, tu kira tak boleh pakai baju. Dah, hang mengaji di mana? Tanya dia. Aku mengaji. Aku tahu benda ni tak apa. Jadi tak jadi ghaflah dalam diri kita. Kalau tidak, kita bila orang kata lagu tu, dia jadi ghaflah. Kan? Sekali kita akan jumpa lebih banyak lagi masalah yang sememang jadi satu persoalan kepada orang yang pergi Mekah buat haji, balik mai duk fikir lagi benda-benda macam ni. Masalah dia kata. Pakaian ihram tu bukan ihram tu. Dia ajar salah. Pakaian ihram bagi perempuan itu bagaimana? Tadi kita duk cerita bahawa orang lelaki-lelaki tak boleh pakai pakaian berjahit. Lah ni perempuan pula pakaian ihram dia macam mana? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab, bermula pakaian laki-laki ihram itu telah lalu disebutkannya. Adapun perempuan, maka hendaklah ia membuka mukanya di dalam ihram, kerana mukanya itu pada haknya seperti hukum kepala bagi laki-laki. Orang perempuan, walaupun masa dia duduk di Malaysia ni, dia pakai purdah, dia tutup sebahagian muka dia. Tapi bila pergi ke Mekah dalam keadaan ihram, wajib kena buka.
Kerana ihram orang laki-laki itu di kepala, tak boleh tutup kepala. Dan ihram orang perempuan itu di muka, tidak boleh tutup muka. Begitu. Maka haram ditutup muka itu dengan apa-apa tutupan. Seperti barang yang telah terdahulu kepada kepala laki-laki. Okay. Orang perempuan tak boleh tutup muka dengan apa jenis tutupan sekalipun. Sama ada buah kain, ataupun ambil topeng getah ke apa ke tutup, tak boleh. Apa juga benda tidak boleh digunakan untuk tutup muka. Kerana ihram orang perempuan itu muka. Begitu. Dan harus baginya, yakni bagi perempuan itu, tutup kepala dan sekalian badannya dengan barang yang berjahit. Seperti baju kurung dan muza dan celana, dan boleh menutup muka sekadar sedikit yang mengiringi kepalanya. Dengan sebab hendak menyempurnakan tutup kepala. Jadi orang perempuan, pakaian ihram dia macam dia duk pakai di sini hari-hari. Kecuali muka tak boleh tutup. Maknanya orang perempuan boleh pakai baju kurung, baju berjahit, dia boleh pakai kasut. Orang laki-laki kita dah bincang, boleh lepas kasut pun syarat dia lagu tu lagu ni. Orang perempuan boleh pakai kasut apapun. Orang perempuan boleh pakai seluar. Orang perempuan boleh menutup muka sekadar yang mengiringi kain telekung yang dia pakai. Entah orang perempuan pakai kain telekung, sama ada mini telekung ataupun kain telekung semayang, kan? Kain telekung yang dia pakai tu kadang-kadang sampai atas pipi. Sedangkan atas pipi ni sudah dipanggil muka. Faham tak? Yang dikatakan muka dalam agama ni, yang dikatakan muka tu ialah mula daripada tempat tumbuh rambut. Bagi kawan hak botak, dia kira bermula daripada tempat yang biasanya tumbuh rambut, walaupun dia tak biasa tumbuh rambut. Kan? Tempat yang biasanya tumbuh rambut. Mula daripada sempadan tempat tumbuh rambut tu, bawa ikut ke tepi ni sampai ke anak telinga kiri kanan ni, sampai bawah dagu sikit. Itu dipanggil muka. Bila kita berwuduk, semua kawasan tu mesti kena air mutlak. Mesti kena air, bukan takat air mutlak. Itu yang dikatakan sempadan muka. Dan orang perempuan bila dia pakai mini telekung, dia mini telekung, dia takkan nak ikut line rambut betul-betul. Dia akan mai ke depan sikit, dia akan makan bahagian muka sikit. Jadi boleh tak boleh orang perempuan pakai mini telekung ataupun pakai kain telekung sampai tutup sebahagian kecil daripada muka dia. Adakah itu dianggap sebagai menutup muka? Maka dijelaskan dekat kita di sini, dia kata menutup sekadar sedikit muka yang mengiringi kepala itu tidak mengapa dan tidak kena dam. Jelas benda tu kecil, tapi orang perempuan dia boleh jadi serabut. Macam mana orang perempuan, kadang ada satu orang telefon baru ni daripada Ipoh, orang perempuan daripada Ipoh. Dia duduk raplah ni, dia kata tanya satu ustaz kata lagu lain, tanya satu ustazah kata lagu lain, tanya macam-macam jawapan. Dia kata masalah orang perempuan bila sujud ni, tapak tangan dia lapik dengan kain telekung, sah ke tak sah sujud? Dia kata masalah betul. Dia kata saya tanya satu ustaz tu kata tak apa. Saya tanya satu ustazah kata tak boleh. Jadi macam mana ni betul-betul ni? Dia kata orang perempuan bila sujud ni, kita faham bahawa sujud ni Nabi kata as-sujud alal a'dha'is sab'ah. Nabi kata sujud mesti di atas 7 anggota. 7 maksudnya dari 2 tapak tangan, 2 lutut dengan 2 ujung jari. Itu 7. Sujud mesti di atas 7 anggota. Nabi kata. Imam Asy-Syafi'i pula bila jumpa hadis tu, dia kata 7 anggota tu mesti flat kena tanah tempat kita sujud. Kalau masa sujud dia duk angkat kaki dia dua-dua, tak pijak, tak kena ke kapet, ke lantai, maka sujud itu tidak sah. Dia tidak jadi sujud di atas anggota yang 7. Takat tu tak apa. Ni masalah tapak tangan orang perempuan ni. Kalau dia sujud terlapik kain telekung, macam mana? Dia kata. Saya ni ustaz, dia kata umur dah 48 dah. Dia kata. Jadi ni macam mana? Saya dah umur 48 duk dengar cerita kata sah, kata tak sah. Saya serabut dah. Saya dah duk semayang lama dah. Macam mana? Kita pun duk tahu dah benda tu kan. Buka kitab lagi nak cari apa betul-betul penyelesaian kepada masalah ni. Rupanya qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, dia kata sujud itu
Mesti jaga dahi saja, jangan berlapik. Lain daripada tu kalau berlapik tidak apa. Dia kata. Nah, lega. Sujud tu yang mesti jaga jangan sampai berlapik ialah dahi aja, dia kata. Adapun tapak tangan, dua lutut dan dua kaki, dia kata tak apa. Lapik yang kata tak apa ni ialah benda macam kaki pakai stokin. Jadi lapiklah, kulit kaki tak kena lantai, dia berlapik dengan stokin. Tak apa. Lutut memanglah, takkan tiap kali lutut kita nak angkat kain bagi kena lutut kena lantai. Jadi memang dia berlapik. Dan demikian juga tapak tangan bagi kes orang perempuan yang bertelkung, dia kata. Itu qaul yang muhtamad dalam mazhab Syafi'i. Dia kata begitu. Bila kita habaq kat dia, dia kata lega dah. Baru lega. Dia kata duk telefon ustaz ni sampai 2 minggu dah. Marah kita pula. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nampak orang. Orang ni bila dia ada masalah, dia mau masalah dia tu settle hari dia ada masalah tu. Bila hari dia ada masalah tu tak boleh settle, dia nak marah orang habis semua. Kan? Demikianlah yang kata orang ni, dia kira dia mau cepat semua. Nampak? Jadi kita ni bila kita belajar, yang kata ilmu agama ni, bila kita belajar baru kita jumpa benda-benda macam ni, baru kita jumpa. Banyak benda lagi yang kita tak jumpa. Hak kita jumpa ni kita rasa banyak dah, sebenarnya tak begitu banyak. Ada lagi banyak benda yang kita tak jumpa. Bila kita belajar, satu malam jumpa 2-3 benda baru. Satu malam jumpa 2-3 benda baru. Benda tu rasanya kecil, tapi bila tak tahu dia jadi masalah besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hari ini kita tahu bahawa orang perempuan tempat ihramnya ialah muka. Dan kalau sekiranya dia pakai telekung, sebahagian daripada telekung itu menutup sebahagian daripada muka belah tepi ini, maka itu tidak mengapa, tidak kena dam. Kerana menutup kepala itu wajib sebab ia aurat. Nampak? Kita baca lagi sekali sebab ramai orang pekak dia tak tahu benda ni. Menutup kepala itu wajib kerana ia aurat, dia kata. Ramai lagi orang-orang perempuan yang tak faham kata tutup kepala itu aurat, dia tak faham lagi. Dah sampai peringkat umur yang tak sepatutnya dah buka lagi. Jadi jelas, benda ni sudah jelas. Kita duk baca ayat Quran berapa kali dah. Abang kata tutup ni dalam kitab pula memperjelaskan lagi ayat Quran yang sememangnya sudah jelas itu. Dia kata kerana menutup kepala itu wajib sebab ia aurat. Dia kata. Maka tiada boleh rata tutupnya, yakni tutup kepala tu, melainkan dengan yang demikian itu. Jadi orang perempuan bila dia nak tutup kepala, kerana tutup kepala itu aurat, itu wajib. Bila dia nak tutup kepala dengan kain telekung, mau tak mau kain telekung tu akan tutup sebahagian kecil daripada muka yang ada di tepi ni. Maka oleh kerana nak menyempurnakan benda yang wajib, dia terpaksa buat yang tu sikit, itu tidak apa. Dia kata tidak kena dah. Begitu. Masalah. Menutup muka perempuan ihram yang direnggangkan dengan sesuatu, apa hukumnya? Katalah ada orang perempuan yang pergi ke Mekah buat haji, buat umrah ni, dia ni oleh kerana di Malaysia ni dah terlampau biasa dah dengan tutup pakai purdah ni, sehingga kan bila pergi ke Mekah sana tu, walaupun dia tahu bahawa muka orang perempuan ni adalah ihram, tidak boleh tutup, tapi dia dah biasa dah tutup di sini. Bila dia buka dia jadi susah. Dah. Ada orang macam tu, dia dah biasa dah di sini, dia dah memang duk pakai purdah. Bila pergi Mekah, bila dia niat saja ihram, dia tak boleh tutup muka. Dia tak tutup muka ni, dia jadi rimah. Dia duk biasa tutup, bila dia buka dia jadi rimah. Macam orang duk biasa pakai kepiah putih, bila tak pakai dia rasa lagu dogiang macam mana lagu tu. Dia duk biasa pakai. Benda ni atas kebiasaan. Macam orang biasa pakai jam, bila tak pakai jam, dia buat kereta dekat nak pusing saja, dia ringan sebelah tangan jadi lagu tu. Kan? Kita tak pernah jumpa, kita tak pernah tengok dia ni tak pakai jam di tangan. Bila mata jumpa pun jam duk ada di tangan. Masuk bilik ayah pun pakai jam, mandi pakai jam, kira jam duk di tangan dia ni sampai kalau buka jadi putih melepung bekas jam tu. Dia jenis orang pakai jam, bila dia tak pakai dia jadi, faham tak? Demikianlah orang perempuan yang duk biasa pakai purdah, bila dia pergi Mekah dia tak boleh pakai purdah, dia jadi tak cawan. Bukan tak cawan pun lah, dia jadi rimah, dia jadi macam ada tak kena dengan dia, rasa tak selesa. Maka dia nak buat macam mana? Dia nak tutup juga muka dia, tetapi
Dia nak tutup muka dengan direnggangkan dengan sesuatu. Dia pakai juga tutup tapi yang gurih api, tungkat misalnya. Punya nak katuk macam tu misalnya. Dia kata, apa hukumnya? Dia kata kalau dia buat lagu tu. Ini fiqh tuan-tuan. Fiqh dia suka ihtimal. Dia suka buat andaian. Dia andaikan. Kalau ada orang macam ni, macam mana nak buat dengan dia ni? Kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Telah berkata ashab kita. Dan harus bagi perempuan melabuhkan kain atas mukanya dengan syarat direnggangkan dia daripadanya. Yakni dengan menggunakan kayu dan seumpamanya. Bagi kihak macam ni dia tak boleh. Dia buka muka ni dia jadi tak boleh. Dia berasa kekok sangat. Maka diizinkan bagi dia labuhkan sehelai kain nipis untuk nak tutup muka dia. Tapi dengan syarat dia kena pastikan kain tu tak touch pipi dia. Tak main melekat di pipi. Melekat, dah. Maka dia kena cari satu benda untuk tungkat kain tu pula. Satu macamnya tungkat ni tu. Dia kata. Sama ada diperbuatnya itu kerana hajat. Seperti panas atau sejuk. Ataupun kerana takut fitnah dan seumpamanya. Ataupun kerana ketiadaan hajat. Tak kira lah pasal apa pun. Sama ada dia labuhkan tutup muka tu kerana tak tahan panas ke, tak tahan sejuk ke. Ataupun dia ni segak sangat. Sehingga kan dia takut fitnah. Dia ni satu orang yang cukup segak. Dia masuk kedai arak pun, arak tengok-tengok dia tu Siti Rahmah misalnya. Dia berasa aku ni segak sangat ke dia kata ni. Kan? Sampai nak jadi fitnah pada dia. Kan? Dia tak tahu haram. Ni tak boleh tengok. Tengok aja Siti Rahmah lah. Dia duk kata dia ni segak sangat. Sampai dia duk fikir nak kena tutup juga. Ataupun tak ada pasal apa. Dia kata kerana ketiadaan hajat. Tak ada hajat apa. Saja nak katuk. Misalnya. Diharuskan. Dengan syarat apa? Pastikan kain tu jangan sentuh kulit muka dia. Sentuh kena dah. Maka jika sekiranya jatuh kayu itu. Lalu kena kain itu ke mukanya dengan tiada sekehendaknya. Dan diangkat dengan segera, maka tiada fidyah atasnya. Kalau kayu hak duk tungkat tu angin puput jatuh terkena dia tarik cepat-cepat dengan kadar segera, maka tidak kena dam, dia kata. Dan jika dengan sengaja ataupun dilambatkan mengangkat, nescaya lazim akan dia fidyah. Tapi kalau dia saja duk biar bagi duk kena pipi dia saja, dia biar dia tak jaga, dia kena dam. Ataupun dah kena biar pipi dia dah kena dam. Detail sampai macam tu. Cerita dia lagu ni. Cerita dia pakai lah. Bagi jadi susah buat apa. Nak pakai masa tidak di dalam ihram. Nak pakai. Pergi sana dah agama bagi tahu. Kata muka itu adalah kawasan ihram bagi orang perempuan. Tak ada duk kalut lah. Pergi duk cari susah. Pasal apa? Kan? Jadi cerita dia macam tu. Masalah. Memakai sarung tangan bagi perempuan yang di dalam ihram, apa hukumnya? Ini pula orang perempuan pakai sarung tangan, boleh ke tak boleh? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan adakah diharamkan atas perempuan yang ihram itu memakai sarung tangan ataupun tidak? Maka padanya dua qaul, yakni dua pendapat yang masyhur. Yang lebih asahnya daripada kedua itu ialah pendapat jumhur, iaitu haramnya. Orang perempuan yang di dalam ihram haram pakai sarung tangan. Ini pendapat jumhur ulama. Jumhur maksud dia majoriti ulama. Tak boleh begitu. Maka ialah menas akan dia oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um dan di dalam kitab Al-Imla. Itu nama kitab Imam Syafi'i. Dua-dua kitab ni Imam Syafi'i tulis dengan jelas mengatakan orang perempuan yang di dalam ihram tidak boleh pakai sarung tangan. Begitu. Dan wajib dengan dia oleh fidyah. Kalau dia pakai juga berdosa dan dia kena fidyah. Begitu. Pendapat yang kedua, tiada haram dan tiada fidyah. Dan jikalau berhinai perempuan itu, lalu dililitnya atas tangannya dengan perca kain di atas inainya itu, atau dililitnya tangannya dengan tiada berhinai, maka yang mazhab tiada fidyah. Dia kata ni kes ni pula bukan dia pakai sarung tangan, cuma dia pergi pakai inai pula. Kalut lah. Masa ihram masa tu dia nak pergi pakai inai lah apa semua. Jadi bila dah bubuh daun inai tu, dia ambil kain perca balut. Adakah balut dengan menggunakan kain perca itu menyebabkan dia kena dam? Dia kata pendapat yang kedua mengatakan tidak kena dam. Kerana dia balut sikit aja maka tidak kena dam.
Dan kata Syekh Abu Hamad, jika tiada berikat maka tiada fidyah, dan jika tiada maka iaitu dua pun. La lagu ni lah, tu tak ada pakai lah hinai-hinai ni, balut ni semua tak sah. Pasal apa? Yang ni dia kata kita cuba nak mengambil risiko. Dah agama bagi tahu kata tak boleh pakai sarung tangan, tak sah lah hidup cari pasal, nak bubuh hinai, nak balut, nak hidup cari penyakit ni tak sah. Tuan-tuan tahu tak, kita bila cari penyakit dalam agama ni, penyakit nanti mai. Ingat balik kisah Bani Israel bila diperintahkan mereka sembelih lembu kerana kih bunuh tu. Oh, tanya banyak. Lembu ni mau lembu macam mana, mau warna apa, mau lembu ni hak jenis badan besar mana, lembu kalau hak tu biasa guna buat tengala tanah boleh tak ke. Kita bila duk tanya tu, dia tambah tai. Dia tambah tai. Tanya satu jadi berat, tanya satu jadi berat, tanya satu jadi berat. Last sekali hukum agama tu dah jadi susah dekat kita. So, cara kita nak ikut hukum agama ni, ikut hak mana duk ada di depan tu, tak usah hidup buat bagi jadi serabut. Macam tu. Jadi dah jelas orang perempuan yang di dalam ihram tidak boleh pakai sarung tangan. Tak usah pakai sarung tangan, tak usah duk buh hinek, tak usah duk balut ni, semua tak usah. Pasal apa? Benda ni boleh tak kena gaya, boleh mencacatkan haji kita. Kita ingat balik awal-awal kuliah kita dulu, Allah dah sebut dalam Quran, dia kata apa? Dia kata wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji kamu dan umrah kamu kerana Allah. Tuhan kata wa atimmu, dan sempurnakanlah. Maksudnya apa? Buat yang terbaik. Tak usah bagi jadi banyak masalah dengan ibadat yang kita nak buat. Begitu. Masalah, dia kata pakaian perempuan sahaya yang ihram itu bagaimana? Yang ni tak payah baca lah. Perempuan sahaya, kita skip bawah. Masalah, memakai oleh laki-laki atau perempuan yang ihram keduanya itu akan bau-bauan. Apa hukumnya? Ini kena baca. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu'. Telah berkata Imam Syafi'i dan juga Al-Ashab, diharamkan ke atas laki-laki dan perempuan yang ihram itu memakai bau-bauan. Kita bila dah duduk dalam ihram, minyak wangi tak boleh pakai. Maka hukum ini ijma' ulama' atasnya. Maksudnya ulama' semua sekali sepakat mengatakan tak boleh pakai minyak wangi semasa di dalam ihram. Kerana berdasarkan kepada hadis Ibnu Umar dalam masalah yang kita jumpa sebelum ni. Dan hadis itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jelas hadis sahih mengatakan kita yang di dalam ihram tidak boleh pakai bau-bauan wangi. Sabun wangi pun hindarkan. Begitu. Pasal kita di dalam ihram. Masalah, memakai bau-bauan yang diihramkan di dalam ihram itu bagaimana? Yang dikatakan memakainya itu. Yang kata pakai itu lagu mana? Dia kata. Ini pun nak kena faham. Yang kata pakai itu lagu mana? Kalau kita pergi lintas tepi kedai minyak atar, lekat bau wangi minyak atar di baju, di kain ihram kita, adakah itu dia anggap memakai? Yang kita pastinya ambil bau palit yang tu pakai. Tapi kalau kita lintas depan kedai minyak sikit, kedai minyak atar tu ada di Mekah Madinah, kita lintas tu balik tu bau di kain ihram kita, bau minyak atar, adakah itu dianggap memakai? Ini perlu dijelaskan. Dia kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', telah berkata ashab kita maksudnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Dan bermula memakai bau-bauan itu ialah dilekatkan bau-bauan itu ke badan ataupun kepada pakaian atas jalan beradat memakai. Itu yang kata pakai. Kita ambil memang sengaja atas ikhtiar kita sapu di badan kita, sapu di baju kita, sapu di kain ihram yang kita pakai, maka itu dipanggil pakai, dia kata. Maka jikalau memakai bau-bauan itu pada satu suku daripada badan dengan umpama kasturi yang digiling halus ataupun dengan ayak mawar, nescaya lazim akan dia oleh fidyah. Pakai mana-mana bahagian badan kena fidyah. Ambil ayak mawar misalnya, palit di belakang apa? Belakang telinga ni sikit. Pasal apa? Bila jumpa nak peluk lah. Masa jumpa di negeri Arab ni kan, jumpa Arab semua peluk kan. Arab punya style dia belaga pipi kan. Arab punya style dia bila jumpa dia belaga pipi.
pipi kanan, pipi kiri, pipi kanan. Itu Arab ni Ustaz. Kan? Mereka semua macam tu. Ataupun peluk langsung lah. Jadi dalam yang sunnah betul-betulnya peluk. Sunat peluk ni apabila kita berjumpa dengan kawan yang lama kita tak jumpa. Sunat peluk. Lama kita tak jumpa dia. So bila jumpa kita sunat peluk. Ataupun kita jumpa kawan yang baru balik daripada musafir. Makna dia lama tak jumpa lah, dia musafir. Jumpa sunat peluk. Kan? Sampai kalau satu hari 5 kali jumpa peluk karut lah. Yang tu jadi orang pun duk tengok lain macam awak dia ni. Kan? Jadi tak elok kan apa. Jadi sunat peluk ni dia ada waktu dia. Begitu. Baik. Jadi dia kata orang yang memakai bau-bauan, minyak wangi ke atau ayak mawar ke, bau-bauan, dia pakai mana-mana bahagian daripada badan dia. Tak gaduh mandi satu badan. Dia buh mana-mana suku daripada badan dia. Dia kata, buh belakang telinga ke, atau buh di tapak tangan ke apa ke, maka wajib fidyah, kena dah. Makna dia tak boleh pakai lah. Sama ada melekat ke badan itu di zahir badan ataupun di batin badan, tak kira. Benda wangi ni, zahir badan maksud kot luar lah. Batin badan maksudnya dia injek masuk minyak wangi dalam badan dia misalnya. Ada orang buat jalan tu. Tak kira lah. Dia kata kalau buat lagu tu kena dah. Tak boleh juga dia kata macam tu pun. Seperti dimakannya ataupun disumpitnya. Sumpit tu suntik lah. Sama ada dia makan minyak wangi. Pada lagu tu dia nak bagi jadi wangi ni. Kan? Maka dia makan minyak wangi, dia minum minyak wangi, ataupun disumpitnya, ataupun dia suntik masuk, ataupun dihisapnya daripada hidungnya. Dia ambil minyak wangi, dia sedut. Begitu. Ataupun dicelaknya, ambil sapu celak sikit wah mata ke, sapu tangkang mana ke, sendai-sendai sikit dengan wangi ni, atau dilumuknya akan dia ke kepalanya, ataupun ke mukanya, atau ke lain daripada yang demikian itu, maka semua itu berdosa. Lagi kena fidyah akan dia. Dan tiada khilaf pada suatu daripada yang demikian itu. Cerita dia kena fidyah, kena dam, tak ada khilaf ulama. Semua ulama kata kena. Duk jagalah benda ni. Melainkan sumpitan, maksudnya suntik, iaitu haqna. Haqna ni maksud cucuk masuk dalam badan ni, haqna. Kalau hukna, yang bahasa Arab ni tu, kata kalau baris ni kena jaga. Huknah ni macam budak-budak kecil kena demam panas. Demam panas tak mau turun. Bila pergi klinik, cara paling cepat dia akan ambil ubat, sumbat masuk ke buntut budak ni. Sumbat ubat masuk ke buntut tu dia panggil huknah. Kalau huknah tadi ni cucuk ke badan apa ni. Kalau masuk ke lorong tu dia panggil huknah. Dia ada beza yang tu pun. Kan? Jadi kalau sekiranya minyak wangi ni kita suntik masuk ataupun dihisap, maka keduanya itu ada wajah yang mengatakan tidak kena fidyah, tetapi itu adalah dhaif. Dia kata ada pendapat kata tak kena fidyah, tapi dia kata jaga baik-baik, itu pendapat dhaif. Pendapat yang disepakati oleh ulama berdosa dan kena dah. Jadi cerita dia minyak wangi saya pakailah, yang tu senang. Tadi saja dia nak cerita, dia nak perisi bagi ahli kita nampak. Jadi kita yang nak mudah fahamnya, cerita dia bila duduk dalam ihram, tak mau dah pakai benda-benda wangi ni, tak boleh dah. Begitu. Masalah. Memakai pakaian yang berbau-bauan, apa hukumnya? Ini bukan kita pakai. Baju kita, kain ihram kita tu memang dah ada bau dah. Kita nak pakai kain ihram yang ada bau-bauan. Apa hukumnya? Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Dan jikalau memakai seseorang akan kain yang berukup dengan bau-bauan, ataupun kain yang bercelup dengan bau-bauan, atau digantung di kasutnya bau-bauan, nescaya lazim akan dia oleh fidyah. Tak boleh juga. Kan ada orang, dia hak dia pakailah satu. Hak dia duk spare dalam beg tu, ada sepasang lagi kain ihram dia. Ada lagi sepasang duk taruh dalam beg tu. Yang tu dia buh minyak atar siap-siap dah bagi wangi. Jadi esok ni bila nak salin kain ihram hak dia duk pakai, duk sedia pakai tu, nak pakai yang tu, dia pakai tu memang wangi dah lah. Pasal dia dah bubuh awal dah. Dia nak kecoh Tuhan. Kan? Jadi kalau dia kira lagu ni lah, dia kira kalau Tuhan kata tak boleh pakai
Bau-bauan ni. Dia kata saya tak pakai ni benda ni, memang duk bau dah. Dia nak kecoh. Jadi dia ada abang di sini, dia kata nak kecoh nak patut orang punya pasal bayar dam. Dia kata. Kan? Dia kata begitu. Dan jikalau melekat semerbak bau-bauan itu, bukannya melekat ain bau-bauan itu, seperti duduk di kedai penjual bau-bauan, ataupun duduk yang di sisi Kaabah yang diukup dengan bau-bauan itu, atau duduk dia di dalam rumah yang berukup dengan bau-bauan itu, maka tiada fidyah atasnya dengan tiada khilaf. Ini pula lain, dia kata. Kita masuk kedai minyak wangi, ataupun kita lalu depan kedai minyak wangi, bila lalu tu dia lekatlah bau tu. Masa bau wangi kan, kita pergi lalu kot tu, sebab itu laluan untuk balik ke hotel kita. Itu laluan. Kita lalu kot depan tu, kedai minyak atar ni kot mana pun dia akan lekat bau. Jadi kalau macam tu punya bau main melekat dekat kita, tidak kena dam, tidak kena fidyah. Ataupun kerana masa tawaf tu, kita bila habis selesai tawaf 7 kali itu, sunat dia kata kita pergi pendak pipi kita di dinding Kaabah, pedap lagu tu. Kaabah tu memang diukup dengan bau-bauan, memang dia buat bagi wangi. Bila kita pergi pedap tu lekat bau kat kita. Bukan kita bertujuan nak bagi kita ni bau wangi, tapi dengan kerana kita nak pergi buat benda tu, lekat sikit kat kita bau tu, maka tidak kena fidyah. Ataupun duduk dalam rumah yang ada perfume ni, kan? Dia ada kot lah, mana nak tahu kot dia ada satu sistem apa kaduk peluang bau wangi ke apa, kita tidur dalam rumah tu, maka bau tu lekat main kat kita, juga tidak kena fidyah. Kerana bukan kita bertujuan untuk pakai bau-bau wangi itu, sebaliknya kena secara tidak sengaja begitu, maka itu tidak jadi kesalahan. Kemudian jika tiada dia qasadkan tempat itu kerana nak mencium baunya, nescaya tiada makruh dia. Dan jika qasadnya nak mencium, maka pada makruhnya 2 qaul pula bagi Imam Syafi'i. Yang asahnya makruh, dia kata. Saja syong begitu. Dia bertujuan macam tu, makruh, dia kata. Tidak kena fidyah, tapi itu perbuatan makruh, dia kata. Ya. Baik, kemudian masalah dia kata mengikat bau-bauan di hujung kain, apa hukumnya? Itu disebut tadilah. Maksud kata tak boleh lah. Tak boleh baca lah. Bawah tu, masalah bau-bauan yang diharamkan di dalam ihram itu apa dia? Dia kata jenis macam mana yang haram? Kata Sahibul Muhazzab. Sahibul Muhazzab ni pengarang kepada kitab Al-Muhazzab. Kitab dia macam Baharul Mazi juga, dia berjilid-jilid banyak. Kitab Al-Muhazzab ni. Kata penulis kitab Al-Muhazzab ni di dalam kitabnya yang bernama Al-Muhazzab, bermula bau-bauan itu ialah barang yang dipakai dan barang yang dibuat dengan dia bau-bauan. Itu yang kata bau-bauan. Memang benda tu orang panggil perfume, memang benda tu orang panggil minyak wangi. Itu maksud bau-bauan. Seperti kasturi atau kapung ataupun anbar ataupun sandal. Ini nama-nama ni lah, benda-benda wangi ni. Sandal tu maksud dia cendana lah, orang Melayu kata cendana. Ataupun bunga mawar. Mawar ni tentu asal bahasa Arab sebenarnya. Dia asal dia ma'wardun. Ma' ni Arab lah. Ni apa nama ayam lah dalam bahasa Arab. Mim alif hamzah, ma'un. Kan? Ma'un maksudnya ayam. Di Mekah dia pakai temuyah. Kan? Bahasa Arabnya ma'un ataupun miyah. Bilik ayam tu dia kata duratul miyah. Duratul miyah maksud dia bilik ayam, toilet. Pergi di Mekah dia panggil duratul moyah. Dia pelingkuk sikit lagi bahasa tu, pergi nak jadi sedap lagi, duratul moyah dia panggil bilik ayam. Asal dia ma'un, ma'un ayam. Ma'un wardun. Wardatun, wardun ni makna dia bunga. Wardah orang duk buah nama anak ni wardah. Wardah ni makna bunga, bunga wardah. Bunga ros, wardah. Ataupun wardun. Bila disebut cepat, ayam mawar ni dia panggil ma'war. Ma'war, mawar. Orang Melayu kata. Ini betul lah cerita dia. Ni yang kata orang Melayu ni. Kan? Ma'war maksudnya ayam daripada bunga ruit. Bunga mawar. Ma'war. Kan? Mawar. Kan? Asal memang Arab. Asal Arab. Okey? Baik. Jadi dia kata itu adalah benda-benda yang dianggap sebagai bau-bauan. Kasturi, kapong, ambar, sandal ataupun cendana.
bunga mawar, ataupun yasmin, waras, kumkuma ni za'faran lah. Ni semua benda wangi lah. Benda ni dianggap sebagai bau-bauan. Pasal apa? Pasal orang guna benda ni untuk nak bagi wangi. Itu maksud dia. Maka dia dipanggil bau-bauan. Benda ni jangan duk pakai semasa kita di dalam ihram. Begitu. Dan pada ini nama dia lah ni semua ni. Salasiyah, Marzanjush, Linufar, Narjis, ni semua ni adalah nama-nama bau-bauan. Jenis-jenis wangi-wangian di negeri Arab ni. Baik, pertamanya dia kata harus mencium makan dia, kerana diriwayatkan dia daripada Sayyidina Osman radhiyallahu anhu ni. Yang kata Salasiyah, Marzanjush, Linufar, Narjis, ni hak jenis-jenis macam ni dia kata harus mencium dia. Pasal ni nama-nama bunga. Nama-nama bunga. Dan bunga-bunga ni dia kata kalau kita nak cium bunga, tak jadi satu kesalahan, tidak kena dah. Harus mencium dia. Kerana diriwayatkan daripada Sayyidina Osman radhiyallahu anhu annahu su'ila 'anil muhrim yadkhulul bustan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, yashummur raihan." Ini cerita hadisnya. Bahawasanya ditanya orang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang ihram. Masuk ia akan kebun. Apa hukum ihramnya masuk kebun itu? Adakah harus ia, ini orang yang dalam ihram pergi masuk kebun ada bunga-bunga wangi ni, apa hukum dia? Maka dijawabnya bahkan harus ia. Dan harus ia mencium bau-bau bunga selasih yang ada di situ. Mencium bau bunga itu tidak salah. Nabi kata tidak menyebabkan dia kena fidyah ataupun dah. Bunga okey, dia kata. Lepas tu bawah tu dia duduk cerita pasal bunga tu semua. Kita terus masuk tajuk baru. Bab ma yaqtulul muhrim minad dawa. Yang ni pun perlu tahu. Itu bab yang menyatakan hadis yang membicarakan barang yang dibunuh oleh orang yang muhrim. Muhrim ni macam kita dah sebut banyak kali dah. Muhrim maksud dia orang yang di dalam ihram. Bapa kita, abang kita, adik kita bukan muhrim. Mereka mahram. Kan? Dalam doa abang pun duk buat salah situlah. Kan? Dalam doa abang duk buat salah situlah. Duk kata mahram situlah. Saya nak pergi Mekah tahun ini tapi mahram tak ada. Kan? Apa nama, tapi muhrim tak ada. Dia duk kata muhrim juga. Saya nak pergi Mekah tahun ini orang buat ni. Tapi muhrim tak ada. Memang tak ada lagi. Dah tak niat ihram lagi. Kan? Maksud dia bukan muhrim, maksud dia mahram. Orang yang haram kahwin. Begitu. Kan? Baik, jadi di sini bila kita nak baca, kita kata bab ma yaqtulul muhrim minad dawa. Itu bab yang menyatakan hadis yang membicarakan barang yang dibunuh oleh orang yang muhrim, orang yang dalam ihram daripada sekalian binatang. Kita dalam ihram boleh taklif nak bunuh binatang yang ada di tanah Arab waktu kita dalam ihram ini. Ketahuilah saudaraku, bermula orang yang ihram haji itu tidak boleh membunuh binatang perburuan, melainkan binatang-binatang yang tersebut di dalam hadis seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Binatang buruan tak boleh bunuh. Maksud dia apa? Binatang buruan, lembu, kerbau, kambing, ni apa? Jenis orang duk buru lautan ni. Yang ni tak boleh. Tak boleh bunuh binatang-binatang yang macam ni, kecuali binatang yang memang dibenarkan. Dalam hadis ada sebut binatang apa boleh bunuh di sana. Hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu fawasiq yuqtalna fil haram. Diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Aisyah radhiyallahu anha. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 jenis binatang yang jahat yang boleh dibunuh akan dia di dalam tanah haram. Maka 5 binatang itu disebutkan oleh Nabi kita dengan tafsilnya. Dia kata, Nabi kata ada 5 jenis binatang ni jahat. Jahat maksud kata boleh bunuh. Nabi kata. Dan 5 binatang itu Nabi sebut satu-satu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama al-fa'rah, yang kedua wal maqrah, yang ketiga wal ghurab, yang keempat wal hudiyah,
Dan yang kelima, wal kalbul aqur. Jadi 5 jenis binatang yang jahat Nabi kata, dan boleh kalau nak bunuh 5 binatang ni. Iaitu pertamanya tikus. Jahat tikus ni. Tikus ni jahat. Kalau di tanah haram pun boleh bunuh dia, di sini lebih-lebih lagi lah boleh bunuh tikus ni. Jahat dia ni. Keduanya kala. Kala skorpion ni, kala jengking. Kena bunuh dia. Jadi ketik kita tak boleh buat ni, kan? Jadi bunuh orang dia sebelum dia ketik kita. Yang ketiganya gagak. Makrab, gagak. Gagak ni pun jahat. Pasal dia mau benda-benda kotor, kan? Dia pergi tong-tong sampah tu, dia kutip benda kotor, dia tabung ke rumah kita dan sebagainya. Gagak. Maka boleh dibunuh gagak walaupun dia dalam ihram. Yang keempatnya burung lang. Burung lang, hudiyah, burung lang. Eriang apa semua ni sama lah. Eriang tau, eriang. Jenis tu juga lah. Burung lang kepala botak ni. Eriang, kan? Dia kira tang mana ada bangkai, tang tu ada dia. Eriang ni. Jadi jenis-jenis burung macam ni. Kelimanya anjing bengkeng, dia kata. Tengok tu dia tulis tu. Anjing bengkeng. Jangan duk kata anjing bengkang. Kan? Bengkeng ni apa dia? Dia disebut dalam bahasa hadisnya wal kalbul aqur. Kalbul aqur ni, al-kalbul aqur ni maksudnya anjing gila lah. Kalau kita kata di sini ni gila. Sampai nampak siapa pun salah nak pergi duk tokak orang dan sebagainya, ni dipanggil anjing bengkang. Jenis macam ni membunuh bang, dia kata. Kata Imam At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar dan Abi Hurairah dan Abi Sa'id dan Ibni Abbas. Dan katanya lagi, hadis Aisyah itu hadis yang hasan lagi sahih, dan telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Makna hadis ni hadis yang cukup kuat. Okey. Dan lagi satu hadis yang menunjukkan atas tiada tegah bunuh binatang-binatang jahat itu, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaqtulul muhrim as-sab'a al-'adi wal kalb al-aqur wal fa'rah wal maqrab wal hid'ah wal ghurab. Ini pula hadis lain. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan panggilan nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, membunuh oleh orang yang ihram itu akan binatang buah dan juga anjing yang bengkeng. 2 kali dah anjing bengkeng ni nak kena bunuh. Dia kata, dan tikus dan kala jengking dan burung lang dan burung gagak. Dia kata, ini juga senarai yang merupakan binatang yang kalau kita bunuh tidak jadi salah. Kata Imam At-Tirmizi, ini hadis hasan, dan bermula amal atas ini hadis di sisi ahli ilmi. Dan kata mereka itu, bermula orang yang ihram itu boleh bunuh ia akan binatang-binatang buah. Maka ialah perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan Asy-Syafi'i. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, tiap-tiap binatang buah yang menyerang manusia ataupun atas binatang mereka itu, maksudnya binatang peliharaan mereka itu ni, binatang buah ni, dia attack bukan saja orang, dia attack binatang peliharaan kita. Itu maksud dia. Rimau misalnya, bukan kata orang, dia faham. Kambing kita, lembu kita pun dia faham juga. Ini binatang hak buah macam ni dia kata. Maka bagi orang yang ihram itu harus membunuhnya. Kalau binatang buah ni harus kita bunuh dia. Tak bunuh dia faham kita, maka kita harus membunuh dia. Dia tak ada dalam ni. Di Mekah Madinah jumpa rimau mereka mana tak ada dah. Kalau ada lah, ni cerita zaman dulu lah. Zaman dulu, zaman lah tak ada dah. Kalau ada pun dia takut orang lah ni. Dan kalau ada lah sekong, tak tahu main ranjau main ke mana tu, tak tahu ada di Mekah, kan? Dia nanti lari lah. Dia nanti lari. Dia tak ada nak faham siapa. Baik, masalah membunuh binatang yang tidak boleh dimakan di dalam tanah haram, apa hukumnya? Ini pula binatang tu binatang tak boleh makan, kita bunuh dia, apa hukum dia? Kata Imam Nawawi dalam Syarhul Muhazzab, telah berkata ashab kita, barang yang boleh dimakan daripada segala binatang dan unggah itu ada 2 macam. Binatang yang kita binatang, barang yang boleh dimakan ni ada 2. Yang pertama, barang yang tiada dimakan pada asalnya. Okey, memang pada asal dah tak makan.
Keduanya barang yang dimakan salah satu daripada dua asalnya. Daripada dua ni satu makan, satu tak makan. Dia kata begitu. Maka yang pertama itu tiada haram melintangi baginya dengan sebab ihram. Maka harus membunuhnya dan tiada fidyah atasnya. Yang memang menatang orang tak pernah makan. Kalau kita bunuh tak jadi salah. Dia kata. Dan begitu juga harus membunuhnya bagi orang yang tiada ihram dan ihram di dalam tanah haram dan tiada kena bayar ganti ke atasnya. Tak kena bayar denda kerana bunuh dia. Kerana beberapa hadis yang dapat faham ulama akan yang demikian itu. Masalah, binatang apa yang harus dibunuh orang yang ihram itu di dalam ihramnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Syarahul Muhazzab, kata ashab kita, binatang yang boleh dibunuh oleh orang yang ihram itu terbahagi kepada 3 bahagi. Ini dia nak detail lagi hak 5 jenis binatang jahat tadi ni. Ini binatang yang boleh dibunuh. Yang pertama, barang yang disunatkan membunuhnya bagi orang yang dalam ihram dan lainnya. Bukan cakap boleh bunuh. Kalau bunuh, dapat pahala lagi. Apa dia binatangnya? Maka ialah binatang-binatang yang menyakiti seperti ulang dan kala dan tikus dan babi dan anjing bengkeng, lagi sekali mai, dan gagak dan burung lang dan anjing serigala dan singa dan rimau belang dan beruang dan burung raja wali dan orang pula, erang ni orang dia kata, kan, bunyi lagu pelek orang putih pula, dan erang dia kata, dan kutu anjing, dan juga tebuan pun boleh bunuh, sunat pula bunuh tebuan dia kata, dan tungau. Tawa ngawa tu jangan baca tungu tak ada binatang nama tungu. Tawa ngawa baca tungau, kan, dan tungau dan sebagainya. Ini semua kalau bunuh sunat pula lagi, dapat pahala ekstra lagi kerana membunuh binatang-binatang macam ni. Ya. Baik, yang kedua, dia kata barang yang berguna padanya dan mudarat pun ada padanya. Ada binatang jenis macam ni, kena gaya berguna, tak kena gaya buat kacau aja. Seperti harimau akar. Harimau belang tadi masuk kumpulan sunat bunuh. Harimau akar ni dia kata. Harimau akar ni kadang-kadang ada guna, kadang-kadang tak guna. Okay? So dia duduk kategori kedua. Barang yang berguna padanya dan mudarat pun ada padanya. Seperti harimau akar dan burung raja wali dan burung lang pemburu. Lang pemburu kadang-kadang ada guna kalau kita latih dia, kan. Tuan-tuan bisa tengok orang duk ubuh atas tangan ni. Dia suruh pergi ke mana-mana, lagi patah balik mai duk atas lengan dia balik. Tu dia dah latih dah. Yang tu kan bila latih ada guna lah, bila tak latih tak ada guna. Dan juga sokar. Sokar ni jenis lang jugalah, kalau tuan-tuan tengok ni, dia jenis lang ni pun dia ada banyak spesies. Sokar ni jenis lang juga, jenis sambak, jenis menyambang ni, dan seumpamanya. Maka tiada sunat membunuhnya, tetapi tiada makruh. Maknanya harus, tak ada apa lah, bunuh pun tak apa, tak ada apa-apa. Adapun pergunaan binatang itu boleh diajak untuk berburu, dan kemudaratannya itu ialah dia boleh menyerang manusia dan binatang-binatang yang diternak oleh manusia. Ada kalanya dia jadi ganas, karut. Tapi kalau kita kena gaya, kita ajak dia, ada banyak guna kat kita. Baik, kategori yang ketiga. Ini semua adalah binatang yang boleh dibunuh. Jenis yang ketiga, barang yang tiada zahir padanya manfaat dan tidak zahir mudarat. Seperti binatang guling tai, dia kata. Dia aku tak tahu lah. Kabui ti ayam pun. Binatang guling tai, dia kata. Satu. Kan? Dia ni kira lagu tak ada apa dia ni. Manfaat pun tak ada, nak kata mudarat pun tak ada, cuma buat semak lagu tu aja. Kan? Dia tak ada satu apa benda. Binatang guling tai. Ataupun ulat. Tak ada guna juga ulat dia pun. Nak kata dia jahat pun tak jahat. Nak kata tak ada apa binatang ni. Dan juga hislan ni apa, tak tahu jenis binatang, saya duk cari dalam kamus pun tak jumpa ni apa mana, apa dia, apa tahu. Dan ketam, dia kata ketam pun dia kata serupa juga. Ketam ni pun ada banyak spesies. Tuan-tuan tahu ada ketam Kristian. Ketam pun dituduh Kristian. Budak kerja rumah saya tu, budak Indonesia, budak bantu rumah ni. Dua adalah ni budak Indonesia. Dia tu tempat nama Lumajang apa tu, nama satu tempat di Indonesia, Lumajang apa tu.
tempat susah dia kata. Jadi bila makan ni, dia tak tahu nak makan macam-macam. Dia hanya biasa makan ikan darat aja. Ikan darat lah, ikan sepat, ikan apa jenis ikan darat aja. Ada umai jenis-jenis ketam, jenis udang ni dia pun satu dia susah, yang kedua negeri kampung duduk tengah darat, tak jumpa lah benda-benda jenis makanan laut ni, tak jumpa kan. Tapi dia tahulah, dia tahu ada, dia kata ada satu, dia kata ketam, dia kata ketam Kristian, dia kata di kampung dia tak makan, dia kata pasal dia Kristian, dia kata. Saya pun pening mana satu ketam Kristian kan, dia pergi bubur ketam Kristian kat kontok. Dia kata pasal atas kulit ni tu ada nama macam cross Kristian tu, dia kata panggil ketam Kristian kan. Baik, dalam masyarakat kita sini pula kita nanti was-was dengan satu jenis ketam kan. Orang panggil ketam nyok. Sebenarnya ketam nyok bukan ketam batu. Walaupun ketam nyok ni keras macam batu, tapi dia bukan ketam batu. Ketam batu lain pula. Ketam batu tu kalau pergi Tanjung Pendang tu, dekat-dekat dengan apa nama tu, banyaklah ketam batu ni. Dia bila lari kaki dia renjong, dia lari kuat atas jalan, kuat atas apa, kalau rumah rapat dengan ni dia boleh naik kuat atas lantai rumah kita ni. Ketam batu ni dia dua alam. Dia tak boleh makan. Kita tak boleh makan dia. Dia dua alam. Dua alam maksudnya dia hidup, dia boleh hidup lama dalam air, dia boleh hidup lama atas darat. Dan apa nama dia menatang yang kita tak boleh makan. Dua alam kan, tu ketam batu. Ketam nyok ni tak apa. Ketam nyok kalau hijau tua tu keras, kulit cukup keras, duduk katok dengan lesung pula nak makan dia ni, tapi isi sedap. Yang tu tak apa. Jadi ramai orang dia tak faham, dia keliru benda ni, dia gulung pergi habis dengan ketam-ketam nyok tak boleh makan. Kan dia rugi dia lah, bukan rugi tu, rugi dia lah. Kawan hak makan tu alhamdulillah. Dia macam tu. Kita nak kena tahu kalau kata boleh makan pasal apa, kalau kata tak boleh makan pasal apa. Begitu. Kan? Baik, jadi ni ketam ada sebut sini, kita pun tak tahulah apa maksud dia ketam apa lah. Mungkin ketam batu ke apa kan. Dan burung bira'ah ni pun jenis burung lang ni juga. Dan burung rakhmah pun jenis tu juga. Dan lalat, dia kata lalat ni saya tak apa setuju lah. Lalat ni dia pergi masuk dalam kumpulan barang yang tidak zahir manfaat dan mudarat ni, tak lah. Lalat ni dia mudarat sebenarnya. Dan dia ni sebenarnya dia kena duduk kumpulan sunat dibunuh tu. Pasal dia membawa penyakit lalat ni. Kan, jadi yang tu kita sendiri pindah dia nak naik kumpulan satu. Kan? Dan sebagainya. Maka makruh membunuhnya dan tiada haram. Tak berdosa kalau bunuh, dia kata, tapi makruh. Dia kata, lalat ni tak makruh bunuh, memang kena bunuh. Pasal dia bawa penyakit. Dia membawa penyakit. Begitu. Baik, masalah. Membunuh semut dan lebok dan katak haruskah bagi orang yang dalam ihram? Dia kata. Ini kena tahu lah. Kalau kita duduk di hotel kadang-kadang ada semut duduk lalu, boleh tak boleh kita bunuh dia? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu'. Kitab Majmu' ni tuan-tuan, dia macam Bahrul Mazi juga. Dia set, dia macam ensiklopedia punya banyak macam tu. Dia kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Satu khazanah fiqh yang cukup hebat. Kitab Majmu' ni. Setakat ni tak ada lagi terjemahan Melayu, tak ada lagi. Terjemahan Jawi tak ada lagi. Dia cuma ada dalam teks Arab sahaja. Tapi dia satu kitab yang kalau kita sebut, kata kita rojok dalam kitab Majmu', orang tak boleh pergi lah. Kerana dia termasuk dalam himpunan kitab-kitab fiqh yang mu'tabar, yang diiktiraf oleh semua ulama yang ada hari ini. Begitu. Baik. Jadi dia kata membunuh semut ni. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' telah berkata ashab kita, dan tiada harus membunuh lebah dan semut dan burung layang-layang dan juga katak. Pasal apa? Pasal benda ni dia tak kacau kita. Dia tak kacau kita, suruh bunuh dia lah, dia tak kacau kita. Kan semut biar pergi kat dia lah, dia nak lalu ke tepi tu biar pergi kat dia lah. Kalau dia main duk masuk lubang hidung kita, ada pasal kita marah dia. Dia nak lalu, main duk lalu ke tepi dinding pun tak boleh. Apa ni? Kan? Jadi gitu. Kan? Memang dia duduk lalu kot tu, daripada kita tak pergi Mekah, dia duduk lalu kot tu dah. Kita pergi tak bagi dia lalu. Kan? Nabi Sulaiman lagi hormat dekat dia, sampai ada surah dalam Quran ni, Suratun Naml, surah semut.
Ni Sulaiman duk naik kuda guru ni semut nak lintas. Raja semut tahu Nabi Sulaiman dah lalu qiyah beritahu dekat kaum dia, dekat geng dia ni, abang kata ni jangan lintas lagi. Dia kata sebab apa? Sebab Nabi Sulaiman nak lalu dengan tentera dia. Jangan lintas. Kalau kita lintas, kita cedera. Pakak berhenti semua. Nabi Sulaiman dengar suara semut ni, dia pula berhenti. Kita duduk sini hamba Allah tu nanya kan, jadi tak boleh sampai lagu tu lah. Wali Allah tuan-tuan, yang kata wali Allah ni, tuan-tuan kalau rajin tu baca buku-buku jenis macam ni ada Tazkiratul Awliya apa semua ni, buku jenis cerita wali-wali Allah ni. Depa ni yang kata wali Allah ni hati ni lah, punya halus, punya lembut bagus ni, tak ada lah nak cari. Depa tengok lembu, tengok semut, dia cerita semut dia jadi lembu. Depa bila tengok semut, depa tu yang kata wali Allah, bila tengok semut, dia rasa semut lebih mulia pada dia. Sebab semut tak ada dosa apa dia kata. Sedangkan kita manusia tak banyak sikit ada dosa. Dia kata. Dinisbahkan pada tu, dia kata semut jauh lebih mulia daripada kita. Oh, depa ni tengok tu ambil yang akibat. Anak Hamka. Anda pernah dengar Hamka? Indonesia, ulama Indonesia Hamka. Anak Hamka itu dia panggil mai di Dewan Bahasa dan Pustaka, bagi satu ucapan cerita tentang bapa dia. Hamka ni seorang ulama yang terkenal, karang kitab, alim kan, Hamka, Profesor Hamka, Tafsir Al-Azhar. Anak dia mai cerita, anak dia cuma nak cerita macam mana bapa dia didik depa anak-anak. Dia kata Hamka ni sampai benda kecil pun dia ajak anak dia, benda kecil. Pagi-pagi bangkit semayang berjemaah apa semua dengan anak-anak apa semua. Lepas semayang jemaah apa semua, baca Quran, dia bawa anak-anak keluar pergi duduk di luar tu. Dia suruh anak dia tengok tu, apa nama Fajar Sadiq tu. Tengok fajar nak naik. Tiap-tiap hari dia suruh tengok, dia kata syuh. Syuh ni bahasa pasar Arab. Syuh maksudnya tengok lah. Unzur. Syuh. Tengok macam mana daripada gelap pagi tu dia nak terbit fajar sampai matahari naik. Dia suruh anak-anak dia tengok. Sehari tengok, 2 hari tengok, 3 hari tengok, 4 hari tengok. Setelah seminggu, dia kata kat anak dia, seminggu dah, dia kata bapa suruh hampa duk tengok ni cahaya waktu pagi ni. Seminggu dah hampa duk tengok. Dia kata, hampa rasa macam mana? Ada tak 2 pagi yang keadaan dia sama, serupa? Dia tanya anak dia. Dalam seminggu ni, dia kata, ada tak ada 2 pagi yang keadaan dia sama? Cahaya tu sama, color dia sama ke apa? Ada tak ada? Anak dia kata tak ada. Kalau kamu terus tunggu sampai kamu mati pun, kamu duk tengok cahaya pagi ni, kamu tidak akan jumpa, dia kata, 2 pagi yang sama. Demikianlah kayanya Tuhan kita, dia kata. Dia, anak-anak ni bila tengok macam tu, pengajaran ni, kan? Tak ada 2 pagi yang Tuhan buat color sama, apa sama, tak ada. Dia lain-lain, tiap-tiap hari lain. Kalau kita nak kata kreatif ni, Allah ni maha kreatif. Kita tak boleh. Kan? Kita tak boleh. Contoh duk dengar kuliah saya di sini. Lama-lama sekali saya akan ulang balik. Saya sebut dah berapa lama dulu, saya ulang balik. Sebab apa? Kita miskin ilmu. Kita miskin idea. Maka duk mai kadang-kadang benda kita sebut dah, kita sebut lagi kan. Kadang kita terlupa, kata kita sebut dah, kita sebut pula. Macam tu. Walaupun kita duk jaga, kalau boleh tak saya sebut benda yang sama berulang kali. Tapi kelemahan kita macam tu. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala dia buat suasana pagi tu. Dia buat suasana pagi tu tak ada 2 pagi. Selama dia buat ni tak ada 2 pagi yang serupa. Tiap-tiap hari lain. Maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala. Kan inilah yang dalam Quran dia nak cerita tentang orang yang beriman ni, bila dia tengok benda-benda ni semua terdetik dalam hati dia. Dia kata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ayat yang cerita waqtilaful laili wan nahar apa semua nu, inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah jadi langit bumi semua tu. Last sekali dia kata orang yang beriman bila dia tengok fenomena alam ni, last sekali kalau dia beriman benda ni terbit mai dalam diri dia. Dia kata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah kamu jadikan semua benda ni sia-sia.
Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina azaban nar, jauhlah kami daripada api neraka. Itu dia. Ini yang dikatakan apa? Iman yang Allah Subhanahu wa taala bagi dalam diri orang yang beriman. Dia nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tentu. Baik. Jadi membunuh anjing tiada bengkeng, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab, bermula anjing yang tiada bengkeng itu, jika ada padanya faedah, maka membunuhnya itu haram. Yakni dengan tiada khilaf ulama. Kalau anjing tu anjing ada faedah, orang guna untuk buru misalnya. Kalau kita bunuh anjing buruan ini dalam ihram, haram. Saya kata. Dan jika tiada ada padanya manfaat yang mubah, maka yang asahnya haram membunuhnya juga. Cerita dia tak boleh bunuh anjing. Yang tu. Dalam ihram tak boleh bunuh anjing. Dalam ihram tak boleh bunuh anjing. Dan kata qil makruh, ada pendapat mengatakan bukan haram, makruh saja. Dan suruh syarak dengan membunuh anjing itu mansuh, dia kata. Baik, masalah. Membunuh toma dalam ihram apa hukumnya? Kata Imam Nawawi, membunuh toma itu disunatkan dia pada orang yang tiada ihram dengan tiada syak. Toma ni apa? Dia macam tungau lah, dia sepupu dengan tungau. Kutu apa semua ni semua pupu poyang dia. Kan? Toma ni kalau macam kucing korak, anjing korak dia duduk naik di atas telinga tu, yang tu tungau, toma, jenis-jenis kutu, jenis dia duduk makan isap darah atas telinga kucing apa semua tu. Skenet, ni semua pupu poyang dia. Semua dia berada dia. Benda-benda macam ni boleh tak boleh kita bunuh? Dia kata kalau tidak dalam ihram, dia kata bunuh itu memang tak salah lagi dah. Memang tidak syak lagi, boleh kita bunuh benda-benda ni semua. Adapun di dalam mengerjakan ihram, jika zahir ia atas kain orang yang ihram itu atau atas badannya, maka tiada makruh baginya membuangnya dan tiada makruh atasnya membunuhnya. Maksudnya boleh bunuh dan tidak makruh. Tidak jadi salah. Bunuh toma ni tadi boleh dah habang dah. Pasal tungau, pasal skenet ni memang masuk dalam menatang yang boleh kita bunuh. Dan jika dibunuhnya, maka tiada suatu padanya. Tak ada didenda, tak ada apa. Kerana bukannya dimakan akan diam. Dan kata Imam Syafi'i dan Al-Ashab, dan makruh menyelesik kepalanya dan janggutnya. Menyelesik ni apa dia? Dalam bahasa yang lebih tepatnya, tinah. Tinah. Kita ini sebut tinah berkota. Orang duduk, tengok orang duduk cari kutu ni, dia duduk tinah tu. Menyelesik lah dia kata, tinah tu. Dan makruh, dia kata tinah kepalanya dan janggutnya. Dia kata. Tak tahu pasal apa lah. Dia kata. Maka jika diperbuat, maksudnya ditinah juga dan dikeluarkannya toma daripadanya dan dibunuhnya, kata Syafi'i memberi sedekah ya. Kalau sampai tidur tinah dia apa semua begitu, Imam Syafi'i kata tak apa, tak buatlah lagu tu. Dia kata memadai dengan buang dia apa bagi dia tak ada gitu sudahlah. Hidup buat lagu tu kat dia, dia kata tak apa syok. Jadi kalau nak bagi sedap lagi, bagilah sedekah kat orang. Mudah-mudahan pahala sedekah itu, kalau sekiranya perbuatan tinah benda tadi jadi dosa kecil, bila bagi sedekah terpadamlah dosa kecil itu. Itu maksud dia. Teliti sampai macam tu. Dan jikalau sesuap makanan sekalipun, itu yang kata sedekah tu bagi satu suap makanan pun sudah cukup. Kata jumhur ini sedekah sunat jua. Dia kata bukan kata wajib, sunat saja, tak bagi pun tak apa. Begitu. Dia cuma ginilah kaedah bunuh binatang dalam agama ni. Dia kata iza qataltum fa ahsinul qitlah wa iza zabahtum fa ahsinuz zibha. Dia kata bila kamu nak bunuh, maka elokkan cara bunuhan. Maksudnya bunuh cara cepat mati. Itu cara yang paling baik. Wa iza zabahtum, dan bila kamu nak sembelih binatang, fa ahsinuz zibha, maka elokkan cara sembelihan. Maksud dia apa? Guna parang hak tajam punya supaya lembu tu cepat mati. Jadi yang dikatakan bunuh yang elok itu ialah bunuh yang menyegerakan mati. Begitu. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab ma jaa fil hijamati lil muhrim. Itu cerita berbekam bagi orang yang di dalam ihram. Berbekam. Boleh ke tak boleh? Wallahu a'lam. Satu soalan. Apa pula ceritanya kita bakang? Menatang-menatang ni kita bakang. Cerita dia tak boleh. Dalam agama tak boleh. Kerana ada hadis Nabi SAW kata, janganlah kamu azab makhluk aku, makhluk Allah ini dengan api. Kerana Allah sahaja yang berhak untuk menggunakan api untuk mengazab makhluk.
Dan masalah kita lah ni apa dia? Tebuan kita bakar. Kan? Salah dari segi agama, salah. Kena cari cara lain. Kalau ada siapa boleh naik bila serolong gundi ke apa turun. Ataupun ada siapa ada petua lain, ada saya biasa tengok dia bawa apa minyak gas, kan, ataupun asap kan, dia pasap bagi lari. Apa nama, ada dia gumpai kain buah minyak gas, dia jolok pergi ke sarang tebuan tu kan, jadi tebuan pun lari lah. Tentu bakar ni cerita dia tak boleh, itu masalah ha? Kena duk fikir cara macam mana nak bagi dia mati lain pada bakar. Lain daripada bakar lah, okey lah, spray ke apa kan, fikir tengok yang elok. Soalan, bolehkah dua niat dalam satu semayang? Saya sampai ke masjid, Bilal sedang azan, menandakan masuk waktu zuhur, dan selesai azan saya pun sembahyang. Saya sembahyang dengan niat sahaja aku sembahyang sunat tahiyat masjid dan sunat qabliyah zuhur, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala minta penjelasan. Dia tak ada lah sembahyang yang seumpama ini kalau kita buat jadi bid'ah dalam ibadah. Tak boleh. Tak diajar oleh Nabi sembahyang lagu ni, tidak diajar. Jadi dia bila benda ni timbul macam ni, dia berbagai pendapat di kalangan ulama. Ada sebahagian ulama kata buat sembahyang sunat tahiyat masjid itu lebih aula, dan lebih afdal. Ada sebahagian ulama lagi kata buat sembahyang qabliyah zuhur. Ulama yang kata buat sembahyang qabliyah zuhur ni, dia kata bila kita niat sembahyang tu sembahyang qabliyah zuhur sekali dengan kita dapat tahiyatul masjid. Kerana sembahyang sunat sebelum sembahyang fardu itu adalah sebagai tanda kita hormat. Jadi hormat itu hormat masjid, kerana kita mai di masjid. Jadi dia kata sembahyang sunat qabliyah zuhur itu cover sekali dengan sembahyang sunat tahiyat masjid, dia kata. Jadi saya lebih cenderung kepada pendapat itu. Jadi kalau kita sampai di masjid, orang dah sudah azan dah, masa yang ada tu sekadar untuk buat 2 rakaat sunat. Kecuali kalau masjid tu menjadi kebiasaan dia, masa yang dia bagi untuk buat qabliyah zuhur ni panjang. Ada masjid dia bagi masa untuk qabliyah zuhur ni dia bagi panjang. Pasal apa dia bagi panjang? Pasal dalam hadis ada sebut sembahyang sunat qabliyah zuhur ini boleh dibuat 4 rakaat. Bahkan dalam mazhab Hanafi, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dia menekankan 4 rakaat qabliyah zuhur. So kalau tuan-tuan pergi masjid-masjid yang lebih berat kepada mazhab Hanafi, masjid Kelin misalnya, mereka akan bagi time untuk sembahyang sunat qabliyah zuhur ni panjang time tu. Pasal apa? Pasal mereka lebih suka buat qabliyah zuhur 4 rakaat. Okey, tajuk ni kita baca di Kampung Rawa dulu. Tuan-tuan kalau baca balik tajuk ni bagus, cukup bagus. Tuntutan sembahyang sunat ni, sunat qabliyah dan ba'diyah ni. Yang pastinya berdasarkan amalan Nabi SAW, Nabi qabliyah subuh, Nabi tak tinggal. Kemudian qabliyah dan ba'diyah zuhur. Zuhur, qabliyah dan ba'diyah. Kemudian asar, qabliyah asar. Kemudian maghrib, ba'diyah maghrib. Kemudian isya, ba'diyah isya. Itu berdasarkan hadis-hadis yang banyak, hadis-hadis sahih yang banyak menyatakan sembahyang sunat rawatib yang dibuat oleh Nabi SAW. Kan? Cuma ada hadis mengatakan sahabat biasa buat sembahyang-sembahyang yang tidak disebut sebagai ada qabliyah apa semua ni. Contohnya qabliyah maghrib. Kan? Ada hadis yang meriwayatkan kata sahabat buat. Tapi tidak ada hadis yang mengatakan Nabi buat. Tetapi Nabi tidak larang sahabat buat.
Jadi berdasarkan kepada itu, ulama buat kesimpulan sembahyang qabliyah maghrib, qabliyah isya ini sembahyang sunat yang tidak dituntut. Dia kata tak kata tak boleh, tapi dia tidak dituntut kerana Nabi tak buat, tapi Nabi tidak larang sahabat buat. Tuan-tuan, bila kita belajar, kita tahu benda ni. Bila tahu benda ni, tak jadi isu lah. Senang benda ni jadi pasal dalam masjid. Benda ni jadi pasal. Kan? Satu pihak kata kat pihak yang tak buat qabliyah, satu pihak pula tak buat kata pula kat pihak buat. Punca dia satu aja. Punca dia ialah kurang jelas tentang persoalan itu. Bila tak jelas, dia berlaku tuduh-menuduh. Bila jelas, tak ada apa. Tak ada apa yang benda nak pergi jadi bergaduh, tak ada pasal. Tegas. Jadi ulama buat kesimpulan apa? Dia kata kita buat sesuatu yang sabit amalan Nabi buat itu tetap lebih afdal daripada pergi buat benda yang tidak sabit Nabi buat. Tetap lebih afdal. Kita tak buat pasal apa? Pasal tidak jumpa lagi hadis yang kata Nabi buat. Saya tak buat ni kerana saya niat ikut sunnah. Dapat pahala walaupun tak buat. Ini benda-benda macam ni kita kena faham. Bila faham, tak jadi tokmahan, tak jadi fitnah dalam masyarakat. Jadi soalan sahabat kita tadi ni, saya lebih cenderung kepada bila dah sampai dalam waktu yang macam tu, kalau kita sampai di masjid yang hanya masa singkat dia bagi, kita utamakan sunat qabliyah zuhur. Okay, kalau kita sampai di masjid yang kita selalu duduk semayang situ, dia bagi masa panjang, tak apa, kita buat tahiyatul masjid dulu. Lepas itu sekali lagi buat pula qabliyah zuhur. Itu lebih baik. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.